Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dalam video 2 ini kita akan belajar ikatan ion iaitu sambungan daripada 5.1 tadi. Okey, so 5.1 tadi kita tahu apakah maksud sebatian. Okey, dan sebatian ni terhasil daripada dua ikatan kan, iaitu ikatan ion dengan ikatan kovalen. So untuk video 2 ini kita akan belajar ikatan ion dulu. Okey, apakah ikatan ion tu? Okey. So ikatan ion ialah terbentuk melalui pemindahan elektron, pemindahan elektron di antara atom logam dengan atom bukan logam. Okey, so atom logam tu mana satu? Okey, kita ingat balik dalam jadual berkala yang kita belajar bab 4. Okey, atom logam daripada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 kan? Okey, manakala atom bukan logam adalah yang kita tahulah kumpulan 17. Okey, selebihnya boleh rujuk dalam jadual berkala. Okey. So macam mana terjadinya tu pemindahan elektron di antara atom logam dengan atom bukan logam? Okey. Atom logam ni dia akan derma elektron dia. Okey. Bila dia derma, siapa yang sambut? Okey. Atom bukan logam ni akan sambut elektron tu. Maksudnya dia akan terima elektron. Okey. So bila dia terima, dan kedua-dua atom itu mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, kita tengok contoh dia Okey. So pembentukan ion lagi. Okey. Atom neutral kan. Tadi kan contohnya kumpulan 1. Na, natrium. Okey. Dia kan logam. So dia akan dermakan elektron. Bila dia derma elektron, apa dia akan jadi? Dia akan jadi natrium positif. Okey, dia akan bercas positif ataupun cation lah. Okey. Kalau atom neutral kan, dia menerima. Siapa yang terima elektron? Okey, contohnya kat sini klorin. Cl. Okey, Cl kan bukan logam kan. Okey, so Cl ni dia akan terima elektron. Bila dia terima elektron, apa akan jadi pada dia? Dia akan jadi Cl minus. Okey? Dia akan jadi Cl minus. Okey, ini adalah ion yang bercas negatif. Okey, ataupun ion yang bercas kita panggil negatif tu anion lah. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh macam mana suatu atom itu menderma. Contoh kat sini saya bagi atom natrium. Atom natrium ni kita tahu dia adalah kumpulan 1. Susunan elektron untuk atom natrium adalah 281. Kita pun lukislah petala dengan elektron ni kan. So kita tahulah kalau atom natrium ni dia tak stabil. Kenapa? Sebab elektron valence dekat luar dia tu dia tak capai oktet. Kita belajar sebelum ni atom yang stabil tu dia mesti mencapai duplet ataupun oktet. Kan? Dia petala dia terisi dengan 2, yang mula-mula 2 ataupun 8. Paling banyak 8, kan? So sekarang ni yang akhir ni 1. Kan? So macam mana dia nak jadi proses derma elektron tu? Satu ni elektron kat luar ni dia akan derma. So bila derma, dia akan jadi macam ni, kita lukis dia. Asalnya susunan elektron dia 281. Jadi bila dah derma dah tak ada dah. Dia akan jadi 28. Dan kita kena lukis, kurungan ini, kita kena lukis kurungan dan kita kena letak dia punya cas positif. Kenapa dia bercas positif? Yang ini kita kena faham. Natrium. Dalam satu unsur atom, dia mempunyai nombor proton dan nombor elektron
yang sama. Nombor proton dan nombor elektron dia adalah sama. Kalau dekat sini 281, jumlah nombor elektronnya adalah 11. Maksudnya apa? Maksudnya proton kat sini pun nilai dia 11. Na ni mempunyai nombor proton 11 dan nombor elektron dia pun adalah 11. Okey, so bila kita totalkan dia, okey, proton dia charge positif. Elektron dia charge negatif. Okey, bila kita tambah proton tambah elektron, proton tambah elektron, proton tambah elektron, positif 11 tambah tolak 11, dia akan jadi kosong kan? Sebab itulah Na kalau dia tak derma, okey, tak ada proses derma, dia tak ada charge. Okey, tapi selepas dia telah menderma elektron, okey, proton di dalam nombor neutron masih sama. Nombor proton tak akan berubah. Dia akan ada 11. Okey. Bila dah Na tu dia dah derma. Okey, dah derma apa? Dia dah derma elektron. Maksudnya apa? Daripada asalnya elektron dia 11. Dekat sini dia akan jadi 10 sahaja. Sebab apa 10? Sebab dia dah dermakan 1 dah kan. Kalau kita kira kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 je kan. Okey, so kat sini elektron dia bercas negatif. Kalau kita tambahkan dia, okey, dia akan jadi berapa? Positif 1. Sebab itulah Na ini dia bercas positif 1. So, cara nak tulis dia macam ni lah. Okey. So, ini adalah persamaan setengah bagi ion natrium. Okey. So, persamaan setengah macam ni lah. Na. Okey. Bila dia dermakan elektron, dia akan jadi Na plus tambah. Ini maksudnya dia dah dermakan elektron. Okey. Seterusnya, okey, contoh saya nak bagi aluminium. Susunan elektron untuk aluminium adalah 283. Okey, dia berada pada kumpulan 13. Okey, so aluminium ni juga adalah logam kan? Okey, so sekarang ni kita tahu kalau logam ni dia akan dermakan elektron. Okey, dia akan dermakan elektron. Berapa yang dia akan dermakan elektron? Dia akan dermakan elektron dia sebanyak 3. Okey, yang berada di petala terakhir ni. 3 dia akan dermakan. So, bila dia dah dermakan 3, okey, cara kita nak tulis ion aluminium adalah, okey, macam ni lah. Dia akan ada 2 petala sahaja. Susunan elektron dia akan jadi 2.8. Okey, dan dia bercas 3 positif. Macam mana dia bercas 3 positif? Okey, keedahnya sama je macam tadi. Okey, satu atom yang tak ada cas, okey, aluminium. Okey, dia ada nombor proton dan nombor elektron dia dah sama. Okey, so kalau kat sini 13, kat sini pun 13. Proton cas positif, elektron cas negatif. Kalau kita tambahkan dia, dia akan jadi kosong. Tapi selepas aluminium menderma, dia menjadi ion aluminium, okey, apa akan jadi? Proton akan berubah tak? Proton tak akan berubah. Nombor proton masih lagi 13. Nombor elektron berapa? Nombor elektron 2 tambah 8, 10. So, bila kita tambahkan dia, dia akan jadi berapa? Positif 3. Sebab itulah ion aluminium dia bercas positif 3. Tapi bila kita tulis pada aluminium, kita tak tulis positif 3. Kita tulis 3 positif. Okey? Seterusnya. Okey. Atom fluorine pula. Okey, atom fluorine ini berada pada kumpulan 17. So, kumpulan 17 ni adalah bukan logam lah. So, kalau bukan logam tadi, dia akan apa? Terima elektron. So, kalau terima elektron, berapa dia nak terima? Okey. So, kita kena buat susunan elektron dulu. Okey, fluorine, susunan elektron dia adalah 2.7. Kan? Okey. So, fluorine ni dia akan terima 1 elektron.
So, bila dia terima satu elektron, dia akan terima satu elektron. Elektron tu kat mana akan duduk? Dia akan duduk kat sini, yang partner, yang sorang-sorang kat situ. Okey, so hasilnya akan jadi macam ni lah, ion fluorida. Okey, dan dia akan bercas negatif. Kenapa dia bercas negatif? Okey, kaedahnya sama je macam tadi. Okey, fluorin. Okey, kalau tak ada cas ni, maksudnya nombor proton dengan nombor elektron dia adalah sama. Okey, kalau kat sini nombor elektron dia 9, so proton pun 9. Proton cas positif, elektron cas negatif. Bila kita tambahkan dia, dia akan jadi kosong. Okey, kalau bila dah menerima elektron, okey, fluorin, Fl negatif 1 kan? Okey, apa akan jadi pada nombor proton dan elektron? Okey, proton masih sama. Nombor proton dia tidak akan berubah. 9. Elektron dia berapa? Asalnya 2.7 kan? Totalnya adalah 9. Sekarang ni bila dah terima susunan elektron dia adalah 2.8. So 2 tambah 8 sama dengan 10. So bila kita totalkan dia, kita tambahkan dia, dia akan jadi negatif 1. Sebab itulah kumpulan 17 dia bercas negatif 1. Okey? Seterusnya, oksigen. So, oksigen adalah kumpulan 16. Bukan logam juga. So, bukan logam maksudnya dia akan terima elektron. Okey. So, kalau nak terima elektron berapa? So, 26. Untuk mencapai oktet, berapa lagi dia nak dapat 8? Okey, so dia akan terima 2. Dia akan terima 2. So, dekat sini. Letak kat situ lah kan? Okey, so kat sini dia jadi macam ni. Daripada 26, dia jadi 28. Okey, cas dia adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Sama sajalah penerangan dia macam tadi. Okey, so ini adalah persamaan setengah dia. Okey. So kalau kat depan ni maksudnya dia terima. Kalau kat belakang, maksudnya dia derma. Okey, so yang ini adalah ni. Okey, seterusnya. Okey, kita akan bagi contoh macam mana pembentukan ikatan ion. Okey, sebatian ion sebatian yang terbentuk apabila ion yang berlainan cas tertarik antara satu sama lain. Okey. Kita tengok ya. Okey, so kat sini di antara Na dengan fluorin. Natrium dengan fluorin. Okey. So, natrium, susunan elektron dia adalah 281. Fluorin, susunan elektron dia adalah 27. Natrium ni, dia ni adalah logam. Ini dia bukan logam. Okey. So, kita tahu logam dia akan apa? Derma elektron. Bukan logam, dia akan terima elektron. Okey. So, natrium dia akan derma berapa? Dia akan derma sebanyak 1 elektron kepada atom fluorin. Okey, so bila di derma 1, derma 1, dia susunan elektron dia akan jadi 2.8 sahaja. Dia akan hanya ada 2 petala sahaja. Manakala fluorin 27 kan, dia tak capai oktet kan. Sekarang ni natrium dia derma 1 dah capai oktet dah. 28 dah capai kestabilan. Okey, so atom fluorin 27. Macam mana dia nak capai kestabilan? Dia kena terima 1 elektron. So, bila dia terima 1 elektron, okey, kat sini, okey, susunan elektron dia akan jadi 28. Okey, macam mana kita nak lukis? Macam ni. Okey, ion natrium, dia akan jadi macam ni lah cara kita nak lukis dia. Okey, so dia kata kat sini ion natrium dan ion fluorida yang berlainan cas tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya tarikan elektrostatik ini disebut sebagai ikatan ion dan ini terbentuk adalah NaF. Okey.
Seterusnya, okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi, untuk tugasan awak hari ini, okey, saya nak awak tolong buat, okey, pembentukan ikatan ion untuk magnesium oksida, natrium klorida dan natrium oksida. Okey, so kita akan bincang soalan ini pada hari Khamis. Okey, so itu sahaja untuk hari ini.